Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang kedua, anjuran surau Jumaat An-Naim section 5 Bangsa Maju, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhaddir bin Haji Jun hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 292, catatan Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Beliau tidak menyalahkan, beliau tidak mengharamkan amalan talqin. Jadi kita masih lagi menyambung perbincangan tentang amalan talqin yang menjadi pertikaian di sisi sebahagian umat Islam, yang mana mereka melarang daripada melakukan amalan talqin. Bahkan sebahagian tu dah pesan, dah buat wasiat awal-awal, kalau saya meninggal nanti jangan talqinkan saya. Jadi wasiat itu tak ada kena-mengena kerana dia bukan berkaitan dengan harta atau hak dia. Kerana talqin ni akan dilakukan oleh orang hidup. Jadi terpulang kepada pegangan orang yang hidup. Jadi orang yang hidup nak berpegang bagaimana? Sebagaimana yang dihuraikan oleh para alim ulama berdasarkan apa yang mereka faham daripada dalil-dalil syarak. Sebelum kita lihat pendirian Al-Imam Ibn Athaillah, Al-Imam Ibn Taymiyah, kita lihat sebentar selalu apa yang kita telah huraikan dalam kuliah pada bulan September, kerana pada bulan Oktober ada halangan untuk kita berkuliah. Jadi kita refresh balik. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, mazhab yang diamalkan oleh majoriti umat Islam di negara kita, iaitu membolehkan amalan talqin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah menyebutkan dalam kitab Al-Majmu', saya terus pergi pada terjemahan supaya kita lebih cepat masa dia. Adapun talqin mayat selepas daripada pengkebumian, maka telah berkata sebahagian dan ramai daripada kalangan ulama kita, yakni ulama mazhab Syafi'i, iaitu disunatkan. Antara yang menyebut bahawa disunatkan
untuk melakukan amalan talqin adalah Al-Qadhi Husin dalam kitab beliau Ta'liq. Dan juga muridnya Abu Sa'id Al-Mutawalli dalam kitabnya At-Tatimah. Demikian Syekh Imam Abdul Fathi Nasr ibn Ibrahim Al-Maqdisi, Imam Abu Qasim Ar-Rafi'i dan lain-lain juga menyebutkan bahawa hukum talqin ini adalah sunat. Jadi janganlah sampai berbalah ada sampai kepada kita perkhabaran bahawa ada adik-beradik yang sampai berbalah, bergaduh masalah talqin. Contoh misalnya adik nak supaya amalan talqin tu dibuat. Abang kata tak boleh, ni bid'ah. Ini tak boleh buat. Jadi tak perlu sampai macam itu. Kerana pertama tak adalah sampai wajib. Manakala tak buat pun tak berdosa dan tidak juga haram. Jadi ada pandangan ulama yang pelbagai, tapi tidak sampai ada yang mewajibkan dan tidak sampai yang mengharamkan. Jadi yang pasti bergaduh itu dilarang. Kalau sampai putus silaturahim ya, sesama adik-beradik itu kan dilarang dalam agama kita. Jadi pendapat mazhab lain yang membolehkan talqin adalah dalam mazhab Hanafi ya. Syekh Abdul Ghani Al-Ghanimi Ad-Dimashqi Al-Hanafi dalam kitab Al-Lubab fi Syarhil Kitab berkata, maksudnya manakala hukum mentalqin mayat pada kubur, maknanya selepas dikebumikan, dia ada talqin masa nazak, itu talqin kalimah la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah, moga-moga orang yang nazak tu nanti kalimah akhir dia juga adalah la ilaha illallah. Itu dalam hadis sebut akan masuk syurga. Ini talqin lepas dikebumikan merupakan syariat Islam di sisi ahli sunnah wal jamaah kerana Allah menghidupkannya dalam kuburnya. Jadi kita perhatikan di zaman kita ini ada segelintir umat Islam sudah sangat memandang remeh kepada alam ruh. Dia merasa lucu tentang perkara-perkara yang berlaku di alam ruh. Antaranya dia kata macam talqin buat apa, orang tu dah mati. Ya, dia mati. Tapi dia di alam ruh dia diperdengarkan apa yang disebut oleh orang hidup. Ya, nanti kita akan lihat pada Al-Imam Ibn Taymiyah juga seperti itu. Kerana mereka ini biasanya yang membangkang amalan talqin ini dalam masa yang sama mereka kagum dengan ketokohan Al-Imam Ibn Taymiyah. Tinggal lagi mungkin dalam bab talqin ini mereka tak perasan pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah dalam bab talqin juga tidak mengharamkan. Dalam mazhab Hanafi dikatakan ini adalah sebahagian daripada syariat Islam. Tidak sampai wajib tapi disunatkan. Dalam mazhab Maliki, Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, pengarang kitab tafsir yang terkenal iaitu Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang menghimpunkan hukum hakam dalam Quran, bahkan telah menulis satu bab yang khusus mengenai amalan talqin di sisi mazhab Maliki. Dalam kitab beliau At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wal Akhirah, memperingatikan hal keadaan orang mati dan juga negeri akhirat. Di dalam bab itu beliau menjelaskan amalan talqin dilakukan oleh para ulama di Cordoba dan mereka mengharuskannya, maknanya tidak mengharamkan. Lihat juga kitab Al-Mi'yar. Sementara dalam mazhab Hambali zaman kita ni ada orang yang bila dia berbeza pandangan dengan kita, dia kata saya berbeza dengan kamu sebab saya bermazhab Hambali. Kena pastikan betulkah dia tu memang bermazhab Hambali, manhaj dia, kaedah dia, istimbat dia, fatwa-fatwa dia, atau sekadar mengaku saja. Kalau dalam mazhab Hambali isu talqin ini, Al-Imam Al-Mardawi Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifati Rajih Minal Khilaf. Nak mengenal pasti insaf di sini maknanya ikhlas lah. Bila ada khilaf tu dia ikhlas, nak kenal pasti, bukan kerana semata-mata nak memenangkan satu pandangan, nak mengalahkan pandangan yang lain, bukan. Insaf ni di sini kalau kita orang Melayu, insaf ni macam menyesal. Ingat dulu masa saya belajar di UAE, kawan balik daripada cuti, dia kata dia makan kat satu restoran, nama restoran tu restoran insaf, dan memang dia insaf sebab harga tu luar daripada jangkaan. Sebagai student
bila dapat harga insaf terus tak pergi. Itu insaf kita, makna menyesal ya. Tak nak ulang lagi. Tapi insaf di sini maksudnya memang dia tu adil dalam mempertimbangkan. Jadi ini insaf dalam nak kenal mana yang rajih, mana yang kuat dalam khilaf. Faedah, disunatkan talqin mayat selepas pengkebumiannya di sisi kebanyakan ashab. Ashab di sini kalau terjemah direct makna sahabat, bukan. Maksud ashab di sini adalah ulama-ulama mazhab Hambali. Dianjurkan mengikut pendapat yang muktamad. Maknanya benda itu ada khilaf lah. Bila kata ada muktamad, maknanya ada yang tidak muktamad. Muktamad ni maksudnya yang dijadikan pegangan dalam mazhab itu. Ada khilaf, tapi antara yang khilaf tu, yang ini yang jadikan pegangan. Kerana ikut kajian mereka dalilnya lebih kuat. Boleh lihat pendapat Imam Ibn Muflih dalam Al-Furu' dan Imam Al-Buhuti dalam Kashful Qina. Selesai ya. Ini revision saja. Apa yang kita dah sebut pada bulan September yang lalu. Ini baru masuk perbincangan baru. Syekh Ibn Taymiyah tidak menyalahkan. Jadi kalau orang itu dia mengidolakan atau kagum kepada ketokohan Al-Imam Ibn Taymiyah, mungkin dia mahu nak ambil kira bahawa idola dia, tokoh yang dia kagum pun tak sampai mengharamkan amalan talqin. Jadi mungkin dia terfikir, aku ni lebih pada tokoh yang aku ikut. Tokoh yang aku ikut pun tak sampai macam itu. Beliau menyebutkan dan dicatatkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Majmu' makna himpunan fatwa-fatwa. Bila sebut Majmu'ul Fatawa oleh Imam Ibn Taymiyah, maknanya satu kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Taymiyah. Hadza talqinul mazkuru qad nuqila an ta'ifatin minas sahabati annahum amaru bihi. Talqin yang disebutkan ini, iaitu talqin lepas kematian, telah diriwayatkan amalan ini daripada sebahagian daripada para sahabat. Sahabat di sini maksudnya sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, bahawa sahabat menyuruh melakukan talqin. Jadi bila sahabat suruh satu amalan, sangkaan baik kita pastilah para sahabat mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat mereka sendiri. Seperti Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu wa ghairihi. Jadi antara sahabat yang menyuruh diamalkan talqin itu adalah Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Mungkin kawan-kawan tak setuju, dia kata riwayat tu dhaif dan sebagainya. Itu tak masalah, kerana memang ulama berbeza dalam menilai hadis dan ulama berbeza dalam beramal dengan hadis, terutamanya dalam perkara yang tidaklah sampai mewajibkan atau mengharamkan. Baik, wa rubiya fihi hadis an Nabi SAW. Bahkan diriwayatkan dalam masalah talqin ni hadis daripada Nabi SAW, lakinnahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi. Akan tetapi hadis tentang talqin ni tak termasuk hadis yang sahih. Sebab itulah jadi khilaf. Kalau hadis tu sahih, selesai. Sebab isi hadis tu direct cerita bahawa talqin ni Nabi SAW yang suruh buat. Sahabat bagi tahu amalan macam ni dulu Nabi suruh buat. Jadi soreh, direct to the point. Tinggal tak sampai level sahih. Kalau sampai level sahih dah tak ada khilaf lagi. Tapi sebab tak sampai level sahih tadilah ulama khilaf, namun majoriti berfatwakan bahawa ianya sunat. Ini pandangan Imam Ibn Taymiyah. Walam yakun kasirun minas sahabati yaf'alu zalika. Mengikut Imam Ibn Taymiyah, ada sahabat yang suruh amalkan talqin, tapi tak ramai juga yang mengamalkan. Ada yang amalkan, ada yang tidak. Walihada qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama'i inna hadha talqin la ba'sa bihi. Oleh kerana ada sahabat Nabi mengamalkan, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama lain daripada beliau berkata bahawa talqin ni tak ada masalah. Jadi bila benda tak ada masalah, tak perlulah sampai bergaduh. Ya, kalau kita tak nak talqin, silakan. Bahkan kalau kita nak pesan ke orang, kalau saya meninggal besok, tak payah talqin. Bagus juga, senang orang boleh balik awal. Tapi kalau orang nak talqin pun, tak ada kena dengan kamu dah. Kamu dah meninggal dah. Orang tu bertalqin amalan dia.
Dalam kitab kata sunat, dia nak beramal dengan apa yang ulama kata sunat, itu hak dia. Tak perlu kamu nak pesan-pesan. Tapi kalau kamu pesan juga, mungkin orang pun, okeylah, tadi pun dia dah pesan, tak payah talqin, boleh balik kita. Cepat sikit boleh makan nasi, misalnya. Benda tak wajib, tak nak buat pun tak apa. Tapi kalau orang buat, jangan kita bantah, jangan kita marah. Imam Ahmad sendiri, ulama yang alim mengatakan tak ada masalah. Farakhasu fihi. Jadi beliau memberi keringanan, tak syadid. Ni hadis ni tak sahih, tak boleh amal tak. Kerana ini hanya sesuatu yang dibuat kerana ada riwayat walaupun tidak sahih tapi diamalkan atas dasar berhati-hati. Kod-kod memang ada suruhan daripada Nabi SAW, maka suruhan itu tidak ditinggalkan. Kalau tidak pun, cuba lihat analisis Imam Ibn Taymiyah. Walam ya'muru bihi. Jadi para ulama tidak strict, mereka tak larang orang buat, tapi mereka pun tak ada nak suruh orang buat pun tak ada. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i, bahkan sebahagian daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i menghukumkan sunat. Wa Ahmad, dan sebahagian daripada ulama-ulama mazhab Hambali menghukumkan sunat. Wa karahahu ta'ifatun minal ulama'i min ashabi Malikin, dan ada sebahagian daripada ulama yang bermazhab Maliki memakruhkan. Itu paling-paling makruh. Tak ada yang sampai kata haram dan tak ada yang sampai kata wajib. Wa qad sabata annal maqbura yus'adu. Ini komen Imam Ibn Taymiyah dalam masalah ni. Bila mengatakan telah sabit, memang soal talqin tu khilaf. Riwayatnya pun tak kuat. Tapi yang pasti orang dalam kubur ditanya. Kan talqin tu kan ada kaitan dengan pertanyaan dalam kubur. Jadi soal pertanyaan itu pasti, tak ada keraguan. Wa yumtahanu, dan diuji dalam kubur. Wa annahu yu'maru bid-du'a'i lahu, dan sabit bahawa diperintahkan kita supaya berdoa bagi orang mati. Falihadza qila, oleh kerana itulah dikatakan inna talqina yanfa'uhu. Talqin itu beri manfaat pada orang mati. Dan setengah orang kata talqin ini tak ada faedah untuk orang mati. Untuk orang hidup je. Ya, orang hidup kalau dia ambil iktibar ada faedah. Tapi tak bermakna orang mati tak ada faedah. Kenapa? Fa'innal mayyita yasma'un nida'ah. Kerana orang yang telah mati masih boleh mendengar seruan. Ini berbeza dengan sebahagian daripada mereka yang mengkagumi Al-Imam Ibn Taymiyah. Mereka rasa lucu kalau kita kata orang meninggal dunia boleh mendengar. Sebab dia dah mati. Jadi macam mana kamu ni? Adakah kamu nak menghampiri sikap orang-orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman bagi dia hidup ni atas dunia. Wa ma hiya illa hayatun dunya. Tidak adalah mereka hidup kami di dunia saja. Kalau dah mati, dah hancur, tak ada cerita dah. Sebab tu mereka sebahagiannya tidak beriman dengan kebangkitan. Sebab bagi dia lucu kot. Dah hancur, dah jadi tanah, dah jadi tulang, apa nak hidup lagi? Dia tak perasan apa yang lucunya. Masa kamu tak pernah wujud, baru Allah wujudkan. Kita dulu, 100 tahun dahulu tak wujud. Sekarang wujud tak? Wujud. Takkan Tuhan yang berkuasa mewujudkan kita dari tiada apa pun tak berkuasa mengembalikan kita setelah Allah wujudkan. Ia hanya perubahan saja. Jadi ada seorang Islam jadi macam itu. Bahkan saya pernah didebati oleh seorang medical doctor. 2 kali dia datang. Satu masa saya kuliah di Shah Alam pun dia datang. Satu masa saya kuliah di Kelantan pun dia datang. Mungkin dia orang Kelantan tapi dia travel ke Shah Alam. Jadi 2 kali. Jadi kali kedua di Kelantan tu selepas kuliah dia masih tak puas hati tentang isu ni. Dia kata tak boleh sebab orang mati tak boleh dengar. Habis orang pekak pun tak boleh dengar, saya kata. Tak boleh, kita tak boleh berinteraksi dengan dia. Jadi dia diam. Lepas tu dah saya nak naik kereta dia datang balik. Tapi orang pekak dia boleh faham bahasa isyarat. Jadi sebenarnya dia isu bukan boleh dengar tak boleh dengar. Tapi sebenarnya kata orang mati tak boleh dengar tu bercanggah dengan hadis. Ini Imam Ibn Taymiyah sendiri menyebutkan, iaitu Nabi SAW kama sabata fi sahih anin Nabi SAW, sebenarnya yang sabit dalam hadis yang sahih daripada Nabi SAW annahu qala, bahawa Nabi SAW bersabda, innahu la yasma'u qur'ani alihim,
Sesungguhnya si mati itu benar-benar dia itu mendengar derapan selipar mereka. Orang yang pakai alas kaki pergi kubur, bila dia balik, kan ada bunyi. Bunyi itu pun orang mati dengar. Jadi ini termasuk sam'iyat. Dari segi akliyah kita tak tahu. Dari segi hukum akal, orang yang dah mati masih boleh mendengar tu harus. Possible, tak mustahil. Tapi kita nak fikir kata mesti pun, kita pun tak tahu. Maka bila sabit perkhabaran daripada Nabi SAW, jadi wajib kita beriman. Asalnya benda itu harus dari segi akal, tapi telah sabit dengan hadis yang sahih, dalil syarak mengatakan mendengar, maka kita beriman bahawa orang mati boleh mendengar. Apa dia? Antaranya derapan selipar orang yang meninggalkan perkuburan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan bahawa Nabi SAW bersabda, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Tidaklah kamu semua, yakni para sahabat, lebih mendengar apa yang aku cakap berbanding dengan mereka, yakni orang mati. Nabi SAW komen ni bila dalam peperangan Badar. Bila orang-orang musuh-musuh ketat Nabi SAW terbunuh dalam peperangan Badar, antaranya Abu Jahal dan lain-lain. Mereka dah mati, dah jadi mayat, dah jadi bangkai. Nabi SAW pergi bercakap di hadapan mereka. Nabi bertanya, inna wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Sesungguhnya kami telah dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami itu benar. Allah telah janjikan kemenangan bagi umat Islam. Dalam pertempuran itu Allah telah janjikan kemenangan. Dan dapati memang benar. Adakah kamu dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu itu benar? Yang ini azab selepas kematian kerana kufur. Jadi Sayyidina Umar tengok. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, Rasulullah bercakap dengan bangkai. Ini jawapan daripada Nabi SAW. Tidaklah kamu tu lebih mendengar terhadap apa yang aku katakan berbanding dengan mereka. Jadi orang mati juga mendengar percakapan orang yang hidup, tinggal mereka tidak boleh menjawab. Ya. Kita kalau orang mati jawab, seriau lain macam pula. Hal lah jawab ni. Kalau berlaku yang orang mati jawab salam tu, dia panggil kharik lil adat. Perkara yang mencari adat. Dari segi akal harus. Dari segi adat, mana pula dia mati nak jawab salam. Kan ada kita dengar cerita, ada orang ziarah ke makam wali-wali, bagi salam, dengar, bahkan ada yang dengar jawapan salam daripada kubur Nabi SAW. Itu perkara yang mencari adat. Mungkin dalam bentuk karamah kepada orang berkenaan, tapi secara umumnya, orang mati hanya boleh mendengar, tapi tidak menjawab. Wa annahu amarana bisalami alal mauta, dan bahkan Nabi SAW, kata Ibn Taymiyah, memerintahkan kita supaya memberi salam kepada orang mati. Berarti orang mati mendengar salam dan bahkan menjawab salam, tapi menjawab salam itu tidak didengari kerana dijawab di alam ruh. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, ma min rajulin yamurru bi qabri rajuli kana ya'rifu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu ruhahu hatta yarudda alaihi salam wallahu a'lam. Tidaklah seorang lelaki, termasuklah wanita juga, dia lalu di sisi kuburan seorang lelaki yang lain, yakni saudara seagama dia, kana ya'rifu fid dunya, dulu masa hidup dulu dia kenal, lalu dia bagi salam kepada orang yang mati itu, melainkan Allah Ta'ala mengembalikan ruhnya sehingga dia menjawab salam. Sebab itu kita kata orang mati boleh mendoakan. Jawab salam itu termasuk doa. Dan assalamualaikum itu doa. Salam ke atas kamu. Jadi dijawab wa'alaikumussalam. Dan kamu juga mendapat salam. Jadi saling doa mendoakan antara orang hidup dan orang mati. Jadi tak ada apa yang nak dikecohkan. Oh, ustaz ni kata orang mati boleh mendoakan. Ini sabit dalam hadis. Ada lagi hadis-hadis yang lain. Beliau di sini maksudnya Al-Imam Ibn Taymiyah menyebutkan dalam kitabnya dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, himpunan fatwa-fatwa. Talqinuhu ba'da mautihi laisa wajiban bil ijma'. Talqin orang mati selepas daripada kematiannya itu bukanlah satu perkara yang wajib dengan ijma' ulama. Betul. Tak ada ulama yang mewajibkan. Tapi tak ada juga yang mengharamkan. Wala kana min amali muslimin masyhuri bainahum ala ahdi Nabi SAW wa khulafaihi,
bukanlah satu amalan yang masyhur di zaman Nabi SAW dan juga para khulafa, bal dzalika ma'thurun an ta'ifatin minas sahabati. Bahkan amalan itu diwarisi daripada sebahagian para sahabat yang menyandarkan dia kepada suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'abi Umamah wa Baisalah bin al-Asqa. Sebagaimana dua orang sahabat Nabi, Sayyidina Abi Umamah dan Sayyidina Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhuma. Faminal a'immati man rakhasa fihi kal Imam Ahmad. Dan antara imam-imam mazhab, orang-orang yang alim hukum hakam yang memberi kelonggaran dalam amalan ini, makna tak larang, adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Wa qad istahabbahu ta'ifatan min ashabihi. Bahkan sebahagian daripada murid-murid Imam Ahmad menghukumkannya sebagai sunat. Dapat pahala kalau buat. Wa ashabus Syafi'i, demikian juga murid-murid Imam Syafi'i menghukumkan sunat. Wa minal ulama iman yakrahu li'tiqadihi annahu bid'atun. Sebahagian ulama menghukumkannya makruh kerana menyangkakan bahawa ia adalah satu perkara yang tidak ada asal, perkara baharu. Fal aqwalu fihi salah satu. Maka kata Imam Ibn Taymiyah, pandangan ulama dalam soal talqin ini ada tiga pandangan. Al-istihbab, pandangan pertama mengatakan sunat. Jadi siapa yang pegang pandangan pertama ni eloklah buat. Sunat ni dapat pahala kalau buat. Wal karahatu, yang kedua makruh. Siapa yang taklid pada pandangan makruh tak payah buat benda makruh. Wal ibahatu, dan pandangan yang ketiga adalah harus. Boleh buat, boleh tak buat. Jadi tak perlu sampai bergaduh, tak perlu sampai berbalah semata-mata isu talqin. Wa hadha a'dalul aqwal. Di sisi Al-Imam Ibn Taymiyah bila berpandangan, pandangan yang mengatakan harus itulah pandangan yang paling adil, yang paling seimbang. Kemudian Syekh Ibn Taymiyah juga mengakui ada kehidupan dalam kubur dan bahawa orang mati boleh mendengar. Syekh Ibn Taymiyah berkata dalam kitabnya Iqtidas Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim, wala yadkhulu fi hadzal bab ma yurwa min anna qauman sami'u radda salami min qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut tadi ya. Dan tak termasuk dalam perkara ini, perkara yang dibantahlah, iaitu apa yang diriwayatkan daripada bahawa sebahagian daripada kaum mereka mendengar jawapan salam daripada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam au kuburi ghairihi minas solihin. Jadi macam kita sebut tadi, benda ni secara kebiasaan tak berlaku. Yang berlaku kita jawab salam ni orang hidup. Alhamdulillah ya, surau ni orang hidup. Sebab saya bagi salam tadi dengar orang jawab. Setengah surau mungkin hidup tapi seperti mati. Ya, kita bagi salam, dia tak ada orang jawab. Ya. Tapi kalau orang mati, biasanya kita bagi salam, diam. Kita tak dengar jawapan dia. Yang Al-Imam Ibn Taymiyah sebut ni, yang jarang-jarang. Ada orang bagi salam kepada Nabi SAW, dengar Nabi jawab. Ada orang bagi salam kepada sebahagian daripada orang soleh atau wali Allah, dengar jawapan. Jadi ini tak termasuk daripada perkara yang dibantah. Wa anna Sa'id bin al-Musayyib, dan bahawa seorang tabi'in yang masyhur, yang alim, yang soleh, yang terkenal, iaitu Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib, kana yasma'ul azana min al-qabri layalil harra. Biasa dia tu mendengar azan daripada kuburan pada malam-malam al-harrah, iaitu malam-malam ketika orang tak pergi ke masjid. Kenapa? Kerana Madinah ketika itu dikepung. Ya, tak boleh nak keluar. Berlaku fitnah peperangan, jadi tak boleh nak keluar azan di masjid, tapi beliau mendengar azan daripada kuburan. Wa nahwa zalik. Dan yang lain daripada itu harus. Kata Ibn Taymiyah, itu tidak dibantah, itu termasuk dalam perkara-perkara yang mencari adat, mungkin dalam bentuk karamah, kemuliaan kepada orang yang mendengar. Fahadha kulhu haqqun. Semua ini adalah perkara yang benar, kata Ibn Taymiyah. Laisa mimma nahnu fihi. Dan ini tak termasuk dalam perkara yang kita bincang, ya. Perkara-perkara yang nak dibantah, yang nak dilarang, ini tak termasuk. Wal amru ajallu min zalika wa a'zamu. Bahkan perkara tentang alam ruh ni lebih agung dan lebih besar daripada apa yang kita sebutkan tadi. Mana setakat
dengar daripada perkuburan orang jawab salam, dengar orang azan daripada kuburan, itu tak ada akhir akhirat. Bahkan cerita alam roh ni kata Imam Ibn Taymiyah lebih hebat lagi daripada itu. Kemudian murid beliau, murid setia Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah ni ramai murid beliau. Sebab itu Al-Imam Ibn Taymiyah sebagai orang alim tidak dipertikaikan. Penolakan terhadap Al-Imam Ibn Taymiyah adalah penolakan terhadap beberapa fatwa beliau yang melanggar ijma'. Adapun beliau orang alim tidak dipertikaikan, bahkan ramai ulama yang berguru dengan beliau. Cuma sebahagiannya tidak ikut manhaj beliau 100%. Al-Imam Ibn Katsir misalnya, sahib tafsir yang masyhur, murid Ibn Taymiyah, tapi berakidah beliau Asy'ari dari segi akidah. Beza dengan akidah Imam Ibn Taymiyah. Tetapi Syekh Ibn Qayyim, beliau memang murid setia. Beliau memang mempertahankan pegangan Al-Imam Ibn Taymiyah dalam perkara-perkara yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Beliau pertahankan guru beliau. Dan Syekh Ibn Qayyim mengatakan amalan talqin sudah diketahui sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan sebelumnya. Maksudnya bukan benda yang orang Melayu amalkan. Ada seorang kata talqin ni orang Melayu je buat. Orang Melayu ni macam-macam dia buat. Tak ada dalam sunnah. Tak. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal lagi dah diamalkan. Beliau berkata dalam kitabnya Ar-Ruh, yang bermaksud mentalkinkan mayat selepas dikebumikan merupakan amalan yang telah tersebar di Syam. Syam kalau sekarang ni terdiri daripada Palestin, Jordan, Suria dan Lebanon. Bila tu? Pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan sebelumnya, rahimahullah. Begitu juga di Qurtubah dan kawasan-kawasan sekitarnya pada sekitar tahun 500 Hijriyah. Yang menariknya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, iaitu pengasas gerakan Wahabi. Kan orang kata orang yang tak nak talqin ni dia Wahabi, tak? Wahabi dia tak nak talqin. Ni pengasas Wahabi pun tak ada masalah dengan talqin. So yang mana yang anti talqin ni? Beliau ni adalah pengasas gerakan Wahabi, tapi beliau tidak anti talqin. Dalam kitabnya Ahkam Tamanil Maut, muka surat 19, beliau membawa riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Imam Ibn Mundah daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, yang menyebutkan tentang bolehnya talqin mayat selepas dikebumikan. Jadi sebagai kesimpulan, dalam bab talqin ini tak perlulah kita itu sampai berbalah, bergaduh, saling kata mengata satu sama lain. Yang tak nak talqin tidak berdosa. Yang talqin ikut mazhab kebanyakan ulama dapat pahala kerana sunat. Ada juga pandangan daripada dalam mazhab Imam Malik mengatakan makruh. Jadi kalau ada orang mazhab Maliki tak nak talqin, mungkin kerana dia berpegang dengan fatwa tersebut. Tapi dalam mazhab Maliki pun tidak sepakat. Ada yang sama seperti Syafi'i dan Hambali dan juga Hanafi, iaitu mengatakan sunat. Jadi kita boleh berlapang dada lah dengan perkara yang ada pelbagai pandangan. Tapi yang pasti tak ada yang mewajibkan dan tidak ada yang mengharamkan. Di kalangan para ulama tidak ada. Jadi jangan kita terlebih pandai daripada para ulama. Next, insya-Allah kita akan pergi pada isu membaca Al-Quran di kubur. Ada orang mendakwa Imam Syafi'i tak bagi baca Quran untuk orang mati. Ini tak betul. Dia keliru tentang isu sampai tak sampai pahala, itu satu isu. Adapun isu membaca Quran di kuburan ini, nanti kita akan lihat bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala termasuk ulama yang menganjurkan membaca Al-Quran untuk si mati di sisi kuburan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma kulna min dzulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.